السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلوات الله وسلامه على الأتمان الأكملان سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah. Dan pada malam ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu sekali lagi di rumah Allah yang sudah pasti penuh keberkatan, diridai dan terjamin keselamatan dan aman kita daripada sebarang musibah, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita juga dihimpunkan dalam keadaan kita dikurniakan antara nikmat penting dalam hidup manusia, iaitulah nikmat imaniyah, keimanan, dan juga nikmat badaniyah, iaitu kesihatan tubuh badan. Sebab dalam kalangan umat manusia hari ini, walaupun dia sihat tapi tak ada kesempatan untuk datang ke rumah Allah, sama ada untuk melakukan ibadah ataupun untuk menghadirkan diri ke dalam majlis-majlis ilmu. Tapi alhamdulillah dalam ramai-ramai hak kita, hak sikit ni dibagi pula nikmat kelapangan dan juga kesihatan. Kita boleh duduk di rumah Allah untuk sama-sama kita menyambung sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di antaranya adalah menuntut ilmu. Baik, insya-Allah malam ni kita akan sambung bagi siri kuliah tafsir kita pada bulan lepas. Bulan lepas baru mukaddimah, tak ada masuk lagi, Tapi apa yang pasti di antara perkara yang dah kita bincang berkaitan dengan ilmu tafsir adalah di antara ilmu yang tak boleh dibuat main-main. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih, "Man qala fil Qur'ani bi ra'ih faqad akhta'a wa in asaba." Bang siapa yang pandai-pandai mentafsirkan ayat Quran dia sendiri, ikut kepala otak dia, ikut rasa, ikut suka dia, ikut suka aku, dia panggil ISA, singkatan dia tu. Ikut suka dia nak buah ikut mana dia nak tafsir, dia bagi seronok, bagi rasa sesuai dengan diri dia. Faqad akhta'a, dia berdosa. Wa in asaba, walaupun apa yang ditafsir tiba-tiba sama dengan apa yang Allah Ta'ala tafsir dan juga apa yang Nabi tafsirkan melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tafsir ayat main tiba-tiba sama pula, dia rasa tak ada lah, dia kata, tu tara tak mengaji, tu tara tak mengaji boleh tafsir tu kalau mengaji tak tahu nak abang macam mana. Padahal kepala otak jadi bingung. Pasal apa? Sebab Nabi sebut dah,
innamal ilmu bitta'allum. Nak mengaji mesti kena nak apa ni, nak menuntut ilmu tu mesti kena belajar. Ilmu tu mesti dengan cara belajar. Mana boleh main tiba-tiba dah. Tuan-tuan dah pernah tak orang main jumpa kata, ustaz, saya semalam saya bermimpi saya dapat satu ilmu, orang lain tak dapat ni, tak ada belajar di mana-mana ni. Orang main satu ilmu yang kata hari ni saya tak ada pakai kepiah pergi mana-mana. Pernah tak? Saya pernah dia main bagi tahu, ustaz ni saya dapat satu ilham laduni. Saya dengar anda ilham laduni. Oi. Kan main. Nah, Allah nak bagi kalau ilmu laduni ni bukan calang-calang manusia yang Allah Taala pilih. Amalan dia kan, apa ni, akhlak dia, kepribadian dia. Tapi ini senang-senang sewenang-wenang kata, tak ada siapa ajak ni. Mana boleh. Kalau tak ada siapa ajak, yang ajak dia setan. Kan? Imam Al-Bustami, Imam Yazid Al-Bustami, seorang tabi'in, apa yang dia bagi peringatan kepada kita. Ingat, kalau seseorang yang menuntut tanpa guru, man lam yakul lahu syekh fasyaitanu syaikhu. Syaitan akan jadi tok syekh dia. Dia tak ada guru, tak boleh. Sebab Nabi Ahmad jelas, nak mengaji, nak menuntut ilmu bitta'allum, dengan cara belajar. Dan mana boleh tiba-tiba je main terus. Dan jadi masalah ni ada dalam kalangan masyarakat, asal orang awam tak ada apa-apa, tiba-tiba je tuk jadi tok guru besar kan, dia mengaji mana pun tak tahu. Tu bahaya mentafsirkan ayat Al-Quran ikut kepala otak sendiri. Bahkan alim ulama yang alim dan apa ni, cerdik dan pandai dalam bidang tafsir sekalipun, tetap juga bersandarkan kepada Nabi SAW, bersandarkan juga kepada tok-tok guru yang alim dalam bidang tafsir dari kalangan para sahabat. Contohnya Abdullah Ibn Abbas kan, yang kita kenal, memang terkenal kealiman dia terutamanya dalam bidang tafsir, yang Nabi doakan kepada dia tu kan, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil wahdihi siratakal mustaqim. Allah alimhu at-ta'wil, ya Allah, bagi alimlah Ibn Abbas ni, Abdullah bin Abbas ni dalam bidang menta'wil. Takwil maknanya mentafsir. Akhirnya dia jadi alim. Umur berapa belas dah dah masuk jadi apa ni, kalangan alim ulama besar. Dalam zaman sahabat pun termasuk di kalangan ahli, kata apa, ahli majlis fatwa lah kalau hari ni kan. Sehingga kan ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi yang dah umur usia yang dah tua, tak puas hati. Tak berhenti dengan Abdullah bin Abbas, kata ni Allah umur berapa belas tahun kan, ni apa dalam cerita Piramli tu kan, bila mana apa Sadiq Sigaraga tu meragui kehebatan Abdul Wahab ni. Dia ada penasihat dah kasih pentelun tu. Dia kata ni Abdul Wahab ni tak apa, budak kecil je. Tengok, bukan budak kecil sebarang kecil kan. Sekali dengan dia ada kena jual kan. Ada tu cerita Tiga Abdul. Ina abang kata Abdullah ibn Abbas antara alim ulama dalam sahabat, dalam kalangan sahabat yang hebat dia dalam bidang tafsir. Tu pun bukan tak ada sandaran kan. Para sahabat dulu ni dia bersandarkan terus kepada Nabi SAW sebagai sumber hukum selain daripada Al-Quran. Jadi depa terselamat. Mai kemudian ni mai golongan yang mengaku kata boleh bermimpi macam-macam lah. Yang tak main merupa kat dia tu bukan alim ulama, tatah lagi kalau Nabi SAW sendiri. Dia belajar satu ilmu yang sonsang, maka tafsiran jadi salah. Yang ni lah yang Nabi sebut akhir zaman akan berlaku. Golongan yang ulama ni, tiba-tiba golongan ulama yang ulama yang jahat, ulama yang pesongkan akidah Islam ni, dia diangkat jadi ketua kan. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Bila diangkat jadi ketua, pengikut-pengikut akan bertanya apa-apa saja termasuk dengan hal agama kepada ketua dia ni. Tidak, dapat nak tanya siapa lagi? Tanya ketua ni yang diangkat daripada kalangan orang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Bila ditanya dia akan jawabnya. Kalau dia tak jawab, jatuh cendet kan. Maruah dah. Jawab bighairi ilmin, tanpa ilmu. Akan jadi fadallu wa adallu. Dia
sesat, dan dia juga akan menyesatkan orang lain. Pengikut-pengikut semua akan dia tersesat dengan fatwa songsang dia. Baik. Dan hari ini kita kena jaga, kita duduk dalam dunia akhir zaman, macam-macam dah perkara-perkara akhir zaman yang dah Nabi sebut berlaku pada kita hari ini. Kalau tuan-tuan belajar ataupun baca kitab hadis 40 peristiwa akhir zaman, dalam tu ada 42 hadis sebenarnya, dia sebutlah 40 hadis akhir zaman. Hadis ada 42. Kalau tak salah saya lebih kurang 38 buah hadis daripadanya dah berlaku dah. Itu dia. Tanda-tanda kecil hari kiamat ni. Tanda-tanda akhir zaman, tanda kecil lah maknanya, sebelum nak main tanda besar. Daripada 42 buah hadis tu, kalau tak salah 38 buah hadis yang cerita pasal benda akhir zaman yang Nabi kata akan berlaku akhir zaman ni, dah berlaku dah pun. Tinggal 3-4 buah hadis lagi lah. Tu dia kan. Kebanyakan tanda-tanda tu dah Nabi sebut dan telah pun berlaku. Tinggal lagi 1-2 tanda, duk nak main lah. Main lah tu, ulama kata nak main tanda-tanda besar selepas berlakunya semua tanda-tanda kecil amat-amat dekat. Tu dia dunia akhir zaman kita ni. Tak heran lah hak mengaku jadi Nabi dah letak jawatan dah. Mengaku jadi Tuhan, Melayu serba boleh, betul. Mengaku jadi Tuhan, selaknat-laknat setan iblis tak mengaku dia jadi Tuhan. Dia takut nak mengaku Tuhan. Ni ada Fir'aun moden mengaku Tuhan, tapi nama Harun. Sorry, bukan kata Harun ni, tiba-tiba je kan. Tak payahlah, kata nama tu tak ada masalah apa, tapi orang tu. Ini semua kecelaruan dalam diri. Pasal apa? Tak ada ilmu. Tak ada ilmu dan tak ada asas dalam agama. Habis. Baik, InsyaAllah kita tengok sambung malam ni, kalau kita sempatlah, awal sekali dalam surah Al-Fatihah. Saya pilih satu kitab tafsir, ini tafsir Ibnu Ajibah. Dia memanglah tafsir ni telah dalam bahasa Arab, dia tak ada lagi dalam bahasa Melayu. Tapi sebagai kita kita bincanglah berkaitan dengan apa-apa yang terkandung dalam tafsir ini secara keseluruhannya lah. InsyaAllah bermula dengan surah Al-Fatihah ni, kerana dia adalah surah pemula. Sebab itulah juga dinamakan surah Al-Fatihah. Dan kalau tuan-tuan rujuk dalam banyak-banyak tafsir sekalipun, nama surah Al-Fatihah ni dia ada beberapa nama. Pertama yang dah kita tahu, Fatihah ni kenapa dia adalah pembuka, surah pembuka kan. Kita nak buka majlis kan, dah jadi pengusi majlis ke apa semua, mari sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab ke kan. Tu pun nama salah satu daripada nama surah Al-Fatihah. Kita buka dengan Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah, Fatihah tu daripada perkataan Fataha. Fataha makna buka kan. Fataha yaftahu fathan. Kalau belajar ilmu saraf, ilmu kaedah bahasa Arab, antaranya ilmu saraf, kita mengaji dah benda tu. Fataha makna buka, yaftahu fathan. Anak kunci tu yang kita nak buka tu dia panggil miftah. Kan? Miftah. Macam contoh Fathal Bab, buka pintu kan. Guna dia apa? Alat tu, isim alat tu, kata nama alat tu adalah miftah. Miftah tu anak kunci makna dia kan. Okey, dia ambil daripada perkataan itulah. Maka Al-Fatihah sebagai pembuka, juga disebut sebagai Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ni apa? Yang ni disebut oleh Ibnu Katsir. Dan di antara ulama yang menamakan surah Al-Fatihah ini dengan Al-Wafiyah ialah Sufyan Ibnu Uyainah. Kalau tak salah, Sufyan Ibnu Uyainah ni dia antara kalangan tabi'in, ataupun dia mungkin tabi'in. Kita boleh nanti boleh rujuk balik dia punya riwayat hidup. Sufyan Ibnu Uyainah dia namakan Al-Wafiyah. Kenapa? Surah yang Allah Ta'ala janjikan kebahagiaan kepada orang yang memilih hidayah yang betul kan. Dia namakan Wafiyah. Juga dinamakan sebagai Al-Kafiyah, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan. Al-Kafiyah ni di antara ulama yang menyebut Al-Kafiyah ni adalah Yahya Ibnu Abi Kathir.
Ni antara ulama-ulama yang dalam kalangan as-sabiqun al-awwalin. Depa ni antara ulama-ulama yang duduk dalam kurun-kurun awal. Kan? Kurun selepas zaman sahabat, kan? Kita tahu selepas zaman sahabat adalah dinamakan tabi'in, adalah di antara kurun yang terbaik. Sebagai Nabi sebut, sebagaimana Nabi sebut, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Nabi ulang 2 kali, kan? Sebaik-baik kurun aku, kata Nabi, satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. Kan? Satu kurun bersamaan dengan 100 tahun. Kemudian Nabi ulang 2 kali, 300 tahun terawal. Kalau kita rujuk balik tuan-tuan, 300 tahun terawal ni adalah merupakan golongan ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i kita, Imam Malik, tok guru pada Imam Syafi'i, dan termasuk dalam kalangan ulama-ulama salafi. Yang mana pak ni masya-Allah, Nabi iktiraf ilmu depa. Para sahabat Nabi, kan, para waliullah yang hidup zaman dengan ulama-ulama yang hidup pada kurun terawal ni, masya-Allah, ilmu tak boleh lawan lah. Ilmu yang kita ada hari ni sikit sangatlah, kan, nak banding ilmu depa. Contoh Imam Al-Bukhari sendiri, kan, Syekhul Hadis, yang menghafal ratusan ribu hadis. Kemudian daripada ratusan ribu hadis tu dia kumpul pula, ambil hadis-hadis yang sahih saja 9,000 lebih kurang, dikumpulkan masuk dalam Sahih Al-Bukhari. Kita hadis-hadis sahih tu hadis yang tak perlu kita petikai lagi, masuk dalam tu, dia himpunkan jadi Sahih Al-Bukhari, menjadi kitab yang dia sebagai rujukan sumber kedua selepas daripada Al-Quran, paling sahih. Hebat, kan, ulama-ulama dulu. Baik. Dan di antaranya juga dinamakan Sab'ul Mathani. Bisa dengar tak Sab'ul Mathani? Sab'un maknanya 7 ayat. Al-Mathani yang diulang-ulang, kan? Sehari kita sembahyang berapa rakaat, kan? Tak ingat, 10 rakaat dah. Hai, lawak dah. Kita sembahyang sehari lebih kurang, tak boleh lebih kurang, 17 rakaat. Mana ada lebih kurang? Lebih kurang ya, tak cukup. Tu ada miss tang mana-mana. 17 rakaat kita katakan, kan? Kira 2 4 4 3 4 17, kan? 17 rakaat maknanya 17 kali lah sekurang-kurangnya kita baca Fatihah, kan? Tapi setiap kali baca dia kerana terkandung di dalamnya 7 ayat yang kita ulang-ulang baca, kan? Dia sebab itulah dinamakan sebagai Sab'ul Mathani. Ni kita nak bagi faham sikit ni, supaya kalau bila ada orang tanya, kita tak ada lah jawab pasal dia sebut. Orang tanya pula nanti, kan, kok anak cucu kita tanya nanti, Tok Wan, pasal apa surah Fatihah ni nama dia Sab'ul Mathani? Budak-budak lah jangan, kan? Dia tanya tu, kalau kita tak tahu nak jawab apa, sebab dia panggil lagu tu lah, sebab tu dia panggil Sab'ul Mathani. Takkan nak bagi jawapannya tu cerai, kan? Sebab dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, sebab tu dia panggil sebagai Sab'ul Mathani. Okey, tu antara nama-nama surah Al-Quran. Dan nama-nama surah Al-Fatihah. Dan juga disebut sebagai, sini satu lagi tambah dia, disebut sebagai surah syifa. Syifa ni maknanya penyembuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Fatihatul Kitab syifa'un lima min kulli da'. Sesungguhnya Fatihatul Kitab maknanya surah Al-Fatihah ni pembuka kepada kitab, yakni Al-Quran, adalah syifa'un min kulli da', sebagai penyembuh, penawar kepada setiap penyakit, kan? Siapa yang amalkan surah Al-Fatihah 7 kali pagi, 7 kali petang, sekurang-kurangnya terhindar daripada sihir. Tapi kena yakinlah, kan? Dan menjadi amalan harian dia. Bukan kata hari ni baca, tahun depan pula baca sekali. Dah, kena hari-hari baru dia dapat amalan tu, kan? Ni kalau setahun sekali je, dia tak jadi amalan. Sebab nama pun kata amalan, kan? Mesti benda tu ala dawam, berterusan. Baik. Perkara kedua dalam surah Al-Fatihah ni, yang mungkin kita boleh bincang malam ni, yang saya rasa ada baiknya kita kena bincang juga benda ni, kedudukan Bismillahirrahmanirrahim sebagai
ayat pertama dalam surah Fatihah. Okey. Kita duk baca dulu kan. Kalau ikut kepada pandangan Imam Malik, Maliki, maknanya mewakili mazhab Maliki lah. Sebab Imam Malik adalah pengasas kepada mazhab Maliki. Dia kata bismillah tidak termasuk dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim tu bukan ayat dalam surah Fatihah. Hujjah Imam Malik juga berdasarkan pada perbuatan dan juga hadis Nabi. Satu hadis Nabi sebut, hadis yang sahih, unzilat alayya suratun laysa fit Taurah wala fil Injil wala fil Furqan mithlaha thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin. Satu hadis yang Nabi sebut apa? Diturunkan ke atas aku, kata Nabi, satu surah yang mana surah ni tak terdapat dalam kitab Taurat, wala fil Injil, juga tak terdapat dalam kitab Injil, wala fil Furqan, dan juga tidak terdapat pada Al-Furqan. Ni maknanya asalnya makna Al-Quran kan, Al-Quran. Tapi di sini maksud dia surah yang tak turun kecuali hanya surah ni sahaja, satu-satunya yang ada dalam Al-Quran, tak ada lain dah. Itu makna dia kan. Kemudian lepas pada tu terus Nabi baca alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi tak baca bismillah pun. Okey, maka bersandarkan kepada hadis ni, Imam Malik buat hujah. Mazhab Maliki tak gaduh baca bismillah waktu nak baca Fatihah. Sebab tu tuan-tuan kalau pergi Mekah kan, dan tengok imam-imam di Mekah, kiralah Sudais ke Syuraim ke, belah ni berlambak. Imam-imam Masjidil Haram tu ramai, ada 20 orang bah kan. Yang tu semua ni hafizul Quran mereka kan, suara sedap-sedap masya-Allah. Tapi yang kita makruf dan terkenal ni Sudais, Syuraim kan. Apa ni, Syekh Mahir Mu'aiqli, ada satu tu, salah seorang syekh apa ni, imam di Masjidil Haram kan. Selalu yang kita familiar betul-betulnya Syekh Sudais lah kan. Tengok dia baca Fatihah kan, tarawih lah famousnya kan, alhamdulillahi rabbil alamin, terus tak ada bismillah kan. Ada, sebab depa mazhab Maliki. Orang kita pun tiba-tiba nak tiru macam tu. Mai tarawih panggil lah. Tak salah kalau nak panggil ya, imam cilik tahfiz ni, okey. Tapi itu dia, kadang-kadang kena bagi reti, kena bagi ada mengaji sama. Ni mai pi mana-mana masjid tu. Sudah tarawih malam tu 30 malam tak baca bismillah. Bila tanya bila tanya apa ni, mengaji di Mekah ke kan, mengaji di mazhab Maliki ke, tak mazhab Syafi'i, baik. Tapi tak baca bismillah. Benda yang kita boleh ikut, yang betul boleh ikut, kita ikut. Tapi jangan ikut cordong buta sampai orang kita panggil muqallid amma, membabi buta kita ikut sampai kita tak tahu hak mana betul mana tak. Lepas biarlah dengan mazhab Maliki, tak ada masalah kan? Kecuali kalau dia mengaji betul, mazhab Maliki dia mengaji, okey, dia boleh tak baca. Tu pun kalau kita ni rata-rata kita di Malaysia, kita memang ittifaq untuk menggunakan mazhab Syafi'i sebagai kita punya sandaran kan. Syafi'i kita, apa nak ikut mazhab lain? Kalau dia sendiri belajar, dia nak baca seorang-seorang, tak apa. Macam kawan-kawan saya banyak yang mengaji Pakistan, balik mai sembahyang, angkat takbir, tangan bawah ni, Allahu Akbar, letak tang ni. Nampak? Dekat kita kat dada ni lah. Pegang bawah tang ni. Okay, salah tak? Tak salah. Tapi kalau dia jadi imam dengan makmum semua mazhab Syafi'i, tak tengah-tengah. Nak pula sah depan tu semua orang tua-tua. Saya tak maulah kata bakal jenazah tu nampak terlalu sensitif sangat. Orang tua-tua ramai kan. Tengok dekat tengah-tengah habis ni mai mazhab mana pula, mai fahaman mana pula. Takut keliru dalam masyarakat. Nak buat seorang-seorang sudah. Tak apa, sebab dia belajar benda tu. Dalam mazhab Hanafi. Okey, kedudukan tangan qiyam ni kan. Di sini macam ni kita panggil qiyam. Takbir. Macam kita macam biasalah, atas pada pusat lah kan. Memang ada nak tak tengah ataupun tepi. Entah tak siapa tak tepi ni.
Kan? Dalam mazhab hukum fiqh tak ada. Duduk tak tepi mesti apa? Ada tak orang sembahyang pakai tak tepi ni? Dia kena tahu tak sebab apa. Walaupun benda tak dibincang dalam mazhab fiqh, tapi dari segi tasawuf ada. Kan? Imam Ghazali tak tepi ni pasal apa? Nak jaga hati. Hati kan duduk belah ni. Ada tak hati dia duduk belah kanan? Tak ada. Semua duduk belah kiri kan? Ada ni. Maka diletakkan tangan tu di sini. Simbolik dia kerana nak jaga hati supaya hati tak lari. Walaupun nak sembahyang ni tak tahu mendatang apa dia ingat tak tahu. Kan? Tapi itu simbolik. Tak apa. Tu dari segi tasawuf dah. Baik. Ni kita keluar tajuk sikit. Dia sebut pasal tasawuf ni. Sebab ni duk geram lama. Orang lama ni. Ada orang yang sehingga sanggup untuk menuduh-nuduh golongan ulama-ulama sufi ataupun tasawuf yang pegang kepada tasawuf ni lebih kotor daripada ayat Syam. Ini ingatkan kan? Ini adalah satu perkara yang sangat biadab. Kan? Sama saya tak tahulah sama ada kata ustaz lah kemudian kawan ni. Kan? Tak payah sebut nama, tuan-tuan pun dah tahu siapa dia. Sama ada dia mengaji benda tak betul ataupun dia sendiri tu tak betul. Dia tak berapa betul. Sedangkan Imam Malik, tuan-tuan, dalam satu kata-kata yang sangat masyhur dan mengaji ni, dia kena gabung dah di antara fiqh dengan tasawuf. Kena ada sekali. Dia tak boleh pisah antara dua ni. Sebab tu Imam Malik kata apa? Man tafaqqaha. Orang yang dia fiqh, dia ada ilmu fiqh. Walam yatasawwafa, tapi dia tidak ada tasawuf. Faqad tafassaqa. Ini kata-kata yang sangat masyhur oleh Imam Malik untuk guru Imam Syafi'i. Siapa yang ada fiqh saja tapi dia tidak ada tasawuf, dia fasik. Fasik ni apa? Bodoh. Walaupun dia alim tapi dia fasik. Tak selesai. Contohnya apa? Dia maksud dia ada fiqh, maknanya dia beramalan. Dan dia buat amalan, dia sembahyang, dia puasa, dia buat semua benda-benda tu. Kan? Tapi dia tidak ada tasawuf, jiwa dia kotor. Sembahyang, kata kat orang pun sama hebat dengan sembahyang. Dia sembahyang ni tak pernah tinggal hak fardu. Dia tanpa topak pula lagi dengan yang sunat. Tapi bak kata kat orang ni, sebenarnya cukik punya sedap lah. Kan? Dia kata kalau orang tak terasa tu saja sangat. Dia tak ada jiwa. Dia tidak bebas daripada penyakit-penyakit hati. Sifat riak mai, sifat takabur, ujub semua. Semua tu benda yang boleh membinasakan. Nabi kata thalathun muhlikat, di antara 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Antaranya pertama apa dah? Ijabul mar'i bi nafsi. Seorang tu dia bangga dengan diri dia. Tu penyakit hati. Nampak kan? Dia tak selesai tu. Tasawuf dia tak ada. Dia jadi fasik. Fasik ni imam tu tertolak. Imam di kalangan orang yang fasik dia tertolak. Kita wajib kita boleh tak ikut dia kalau kita tahu. Contoh tu imam tapi duk main ikut. Contohnya. Dah tu imam ikut kita tak jumpa lagi lah kan. Tapi kalau ada kita tak boleh berimamkan dengan imam yang fasik. Dalam dia jadi imam, dia duk buat benda-benda maksiat, benda-benda dosa, naudzubillah, bismillah min dzalik. Tak ada jiwa, hilang tasawuf. Yang kedua, dia ada tasawuf tapi dia tidak ada fiqh. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha. Dia ada tasawuf, dia jiwa dia, hati dia baik, tak pernah kata kat orang baiklah semualah, tapi dia tidak ada amalan. Ataupun masuk dalam fiqh tu dia tak buat, dia tak sembahyang. Tengok. Hati baik tapi tak sembahyang. Hati baik tapi tak tutup aurat. Kalau perempuan contohnya. Jaga-jaga. Kita ni kan orang lelaki ni tuan-tuan, sebagai ketua keluarga, ini tanggungjawab kita. Isteri kita ke, di bawah tanggungan kita, anak perempuan kita ke, adik-adik perempuan kita ke, di bawah tanggungan kita tu. Kalau kita biar dengan tak menutup aurat, tu dia pokok ni lah yang akan heret kita masuk api neraka sekali nanti. Nauzubillah. Melainkan kalau kita dah tegur apa semua tak boleh, tak makan nasihat ni tak makan saman rebus hitam empuk ni.
kan? Kata apa pun tak boleh. Kita dah nasihat apa semua, tak boleh makan juga dah, tak payah habis, kan? Dia tidak ada amalan, dia hanya ada jiwa tasawuf. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha, yang ni gitu. Imam Malik kata faqad tazandaqa, dia jadi zindik, seolah-olah macam orang kafir. Tak kata dia tu kafir, tapi seolah-olah seperti orang kafir. Pasal apa? Tengok orang kafir, ada tak orang baik? Ada, berlambak orang yang bukan Islam, tapi baik hati dia, baik kan? Tak dapat hidayah Allah, hilang. Tapi tak ada amalan. Allah nak kira macam mana? Dan hanya hati saya baik dah. Kan bisa dengar kan? Biasa selalu kalau kita nak minta suruh orang perempuan suruh tutup aurat ni kan, ada saja alasan. Dia kata, saya tak tutup aurat, tak apa, hati saya baik, banyak cantik, khairat sisu. Hak baik dia tu memang Allah Ta'ala bagi, tapi setiap hari dia membuka aurat dia tu, ditolak. Amalan-amalan pahala tu akan ditolak, tempat dengan dosa dia. Agak-agak nak cukup tak nak bantu dia masuk syurga? Tak lepas tak lepas. Sinfan min ahli nar dalam arahuma, Nabi sifatkan ada dua golongan yang aku tak tengok. Ni hadis akhir zaman, jadi 40 kan akhir zaman tu. Salah satunya yang Nabi peringat kat kita ni, akhir zaman nanti akan ada dua golongan. Sinfan lam arahuma, dua golongan yang aku tak tengok lagi di zaman Nabi, tak ada lagi pun ni. Min ahli nar. Satu golongan apa? Nisaun ariyat kasiyatun ariyat, golongan wanita yang berpakaian tetapi seperti bertelanjang. Dia belambak orang kita hari ni kan. Orang Pulau Pinang kata bok-bok. Tak tahu bahasa bok-bok tak tahu. Ni pun kawan saya yang perkenal bahasa ni. Berlambak-lambak ni perempuan yang hari ni kan, berpakaian tapi tu dia. Ru'usuhum ka asnimatil bukhtil ma'ilah. Salah satu lagi ciri-ciri depa apa? Depa punya kepala ni pakai tudung tapi tu dia macam murai unta. Kan? Orang kata boleh sangkut baju. Kan? Kita tak ada sesak-sesak, tak ada menyangkut baju, boleh sangkut baju tang tu. Siapa nak abang kata ni macam murai unta, jalan dengan lenggang-lenggok. Pak ni Nabi kata, jangan kata nak masuk syurga, la yajiduna rihaha, nak cium bau syurga pun tak dapat. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sedangkan nak dapat cium bau syurga ni terpaksa menempuh perjalanan yang jauh beribu-ribu batu. Kan? Hilang. Pasal apa? Tak ada tasawuf ataupun di antara kedua ni dia patut kena saling ada. Kena fiqh kena ada, tasawuf pun ada. Kita keluar simpang sikit tu. Saya nak bagi kita faham ni. Takut-takut 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita hidup, 50 tahun, 60, 70 tahun kita hidup, amalan kita jadi sia-sia. Kenapa? Tidak ada di antara fiqh dan juga tasawuf ni. Sedangkan kedua ni mesti kena ada sama-sama. Ni tiba-tiba ada golongan yang mensifatkan golongan ulama tasawuf ni sebagai lebih buruk daripada, lebih teruk daripada, lebih kotak daripada yang acak, kan? Masya-Allah. Itu tanda-tanda golongan ulama usuk. Tuan-tuan kena ingat, bila ada, tak kira lah ustaz ke, orang panggil tok syekh apa sekalipun, datang membawa satu ajaran yang berbeza daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saksikanlah bahawa dia telah membawa satu benda yang songsang, kan? Bukan ilmu daripada Nabi. Ngaji mana pun tak tahu, orang tahlil pun tak boleh, orang ni apa semua tak boleh, masalah. Dan tak boleh rujuk balik jawatan fatwa, fatwa yang diwartakan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang tahun 2012. Dalam tu ada lebih kurang 14 perkara yang menjadi satu kesalahan kalau dibid'ahkan. Antaranya lepas semayang sapu muka. Saya pun heran, tak tahu macam mana dia belum. Ini masalah perangai. Dia ambil satu hadis yang satu amalan bila Nabi semayang, ada ketika Nabi semayang tak sapu muka, kebanyakannya masa peperangan, kan? Bila perang ni kita dalam keadaan kalut,
sampaikan Islam ni hebat Islam ni, masya-Allah, syumulnya Islam, sempurnanya Islam. Bila sampai tahap peperangan pun hak wajib kena buat juga, semayang kena buat juga kan. Tengah-tengah duk semayang, tiba-tiba orang main serang, nak macam mana? Nak berhenti semayang? Tak. Islam ajak salatu syiddatul khauf, sembahyang dalam keadaan bersangatan takut. Takut ni maksudnya dalam keadaan berjaga-jaga, musuh nak main depan ni, duk tengah mau berkata ada perang ni, masuk waktu semayang. Sebahagian ada yang semayang, ada yang berkawal apa semua tu, dia tu dipanggil salatul khauf. Tapi kalau dalam keadaan semua sedang bersembahyang, tiba-tiba musuh mai, dalam sembahyang waktu tu dia dalam keadaan syiddatul khauf. Nanti kalau ada masa kita tunjuk cara sembahyang salatul khauf ataupun syiddatul khauf. Sulhi boleh buat, insya-Allah. Kita ada ramai tok guru kita. Pasal saya masa mengaji dulu dia praktikal, bisa buat pergi mukhayyam kan, perkhemahan. Buat tu lah. Tok guru yang mengajar kami adalah Syekh Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Banjari Al-Maliki. Saya masya-Allah tu tok guru yang kami sayang, masya-Allah, alim ulama, dia sebagai rujukan ulama-ulama Nusantara. Dialah yang mengajar kami tentang salatul syiddatul khauf. Ada kan? Tak ada kan? Sampai macam tu sekali dalam keadaan perang pun kena. Maka sebab itulah kadang-kadang bila Nabi solat, lepas habis mayang tak ada nak sapu muka, tak ada tak ada nak gabuh muka, tak kira orang main gabuh kita kan, musuh main gabuh siap, kena bersiap sedia. Dalam keadaan tertentu memang Nabi tak sapu muka, tapi dalam banyak-banyak keadaan Nabi solat bersama dengan para sahabat Nabi. Antaranya hadis sahih dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh Anas bin Malik, orang yang dekat dengan Nabi, jadi khadam Nabi selama 10 tahun, berkhidmat untuk cuci kasut Nabi, basuh baju Nabi kan. Kadang-kadang kita tak sangka kan, macam dia boleh ilmu ni secara tak langsung duduk sambil-sambil duduk baju orang ni, basuh baju Nabi, dia boleh ilmu, dah dekat dengan Nabi, dia tahu peribadi Nabi, tubuh badan Nabi kan, muka, kaki, tangan semua dia boleh sifatkan dengan tepat. Anas bin Malik ni dalam satu riwayat Anas kata Nabi setelah selesai Nabi sembahyang, akibat kulli salat ni, yamsahu yadahu yamsahu wajhahu, masaha wajhu biyadihi al-yumna, Nabi akan sapu muka Nabi dengan tangannya yang kanan. Thumma yaqul, kemudian Nabi akan berkata, asyhadu an la ilaha illallah warrahmanur rahim, Allahumma adhhab anni al-hamma wal hazan. Sambil Nabi duduk sapu muka tu, Nabi baca doa, Allahumma adhhab anni al-hamma wal hazan, ya Allah, hilangkanlah daripada diri aku, daripada wajah aku ni rasa duka cita dan kesedihan. Dia sahih, tak percaya cek balik dalam Sahih Muslim, ada. Dia sahih, kenapa dia nak bertikah? Hari ni saya tengok pergi ke masjid, ada setengah masjid yang bila panggil ustaz-ustaz yang berfahaman haluan kiri ni, orang kata apa, ustaz-ustaz muda ni, ada ramai yang dah tak sapu muka dah. Dulu semayang tak sapu muka, lepas tu bila dia petikai, semayang tak sapu muka dah. Lepas tu main pula ustaz, orang ustaz kata boleh sapu muka boleh. Pening ke tu kita nampak. Masyarakat dikelirukan oleh satu fahaman yang boleh kalau keliru habis masyarakat tu, apa tanda tu? Sedangkan alim ulama kita dulu-dulu ni main ajak masyarakat ni supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan, ajak bagi dengan jalan dan dengan amalan-amalan yang tepat. Tak perlu kita sangka kita kalau 14 perkara yang sering dibid'ahkan oleh golongan ahli-ahli bid'ah ni, antaranya yang selalu duk jadi pertikaian ni, tahlil kan, tahlil, baca Yasin malam Jumaat, apa lagi, tawassul. Tuan-tuan, tawassul ni maknanya kita menggunakan orang alim sebagai wasilah untuk kita berdoa kepada Allah kan. Itu ada hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas yang bertawassul dengan Nabi sendiri kan, dengan Nabi wafat kan, dia selalu berdoa di maqam Nabi SAW. Apa masalah kan, tu di antara. Jadi
tak usah risaulah. Tahun 2012 tak salah, bulan tak ingat, bulan 3 kot, diwartakan. Cuma benda tu kadang-kadang kita tak tahu kan. Rujuklah kepada golongan ahli majlis fatwa. Siapa depa ni? Depa pun bukan calang-calang orang. Dia anggota oleh yang cekang alim ulama kita juga, walaupun dia ulama-ulama mutaakhirah, ulama-ulama terkini, moden ni bukan tak mengaji, semua mengaji. Baik, sambung masuk boleh sikit, insya-Allah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam mazhab Syafi'i wajib, kita tak boleh tinggal, kita tak boleh tinggal. Berdasarkan kepada kalau hujjah Imam Syafi'i juga hadis yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah yang kita guna pakai sampai ke hari kiamat insya-Allah. Kita bertunjangkan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Baik, sikit nak sejarah bismillahirrahmanirrahim. Dulu sebelum penurunan ayat bismillah, perkataan bismillahirrahmanirrahim ni, masa di zaman sahabat ni bila nak tulis ayat Quran, bila masa tu tak ada lagi bismillahirrahmanirrahim, tak ada lagi, depa tulis bismikallahumma. Bismikallahumma saja lah, bukan ahya wa amut. Tambah tu jadi guling. Bismikallahumma depa tulis, lepas tu depa sama alhamdulillahirabbil alamin ataupun apa-apa ayat. Kemudian selepas pada itu turun satu ayat dalam surah Hud ayat 41, tak salah ayat 41, surah Hud, bismillahi majriha wa mursaha. Bismillah pertama, bismillah saja, Ar-Rahman tak ada lagi, Ar-Rahim tak ada lagi, betul tu. Okey, turun, depa pun tulis, ubahlah dari tadi dia kata bismikallahumma, tu ubah, tulis bismillah, lepas tu tulis ayat pada Fatihah, bismillah alhamdulillahirabbil alamin, contoh. Kemudian daripada tu turun pula dalam surah Al-Isra ayat 110, ayat 110 turun perkataan Ar-Rahman. Yang mana ayat dia awid'ur rahman, ataupun kamu serulah makna nama Ar-Rahman. Tulis pula bismillahirrahman alhamdulillahirabbil alamin. Komplit bismillahirrahmanirrahim ni yang mula-mula turun sabda, yang satu surat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Dan perkataan bismillahirrahmanirrahim yang lengkap ini ada dalam surah An-Naml, surah Semut, juzuk 19 ayat 30. Kan? Komplit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah tulis ayat yang lain. Kan dalam ayat surah An-Naml tu, wa innahu min Sulaiman. Nabi Sulaiman bila tahu kata Hud bawa balik satu berita yang penting, apa dia? Kekufuran Ratu Balqis kan. Tak sembah Allah, depa sembah yasjuduna lisyams min dunillah, depa ni sujud kepada matahari, tak sujud kepada Allah. Nabi Sulaiman tak cakap banyak tu. Seorang nabi yang kata apa, bukan sekadar dia nabi dan rasul, ketegasan seorang pemimpin. Tahu kata ada berlaku kekufuran, tak cakap banyak, dia tulis surat wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ni daripada Sulaiman, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Nabi Sulaiman bagi kata doa, mai kepada aku dalam keadaan muslimin, menyerah diri ataupun perang. Itu dia kan, tegas Islam masa tu. Nabi Sulaiman tulis. Maka inilah yang kita guna pakai hari ini, dan hujjah Imam Syafi'i juga berdasarkan kepada hadis yang sahih. Jadi kita dah mazhab Syafi'i, kita guna hak tu sudahlah kan. Kok kita berpegang, kalau masyarakat awam kita tak tahu. Dari segi sejarahnya dalam segi sejarahnya macam tu, dari segi bentuk penulisan bismillahirrahmanirrahim ataupun ayatnya itu dibaca, maka hujjah ini diambil oleh Imam Syafi'i, jadi wajib bagi kita. Tinggal lagi ada khilaf, sedikit perselisihan pendapat
di antara kalangan ulama Syafi'i yang menyatakan bismillah ni boleh baca slow ke baca kuat. Tapi qaul mu'tamadna yang disepakati dalam mazhab Syafi'i, waktu sembahyang sir, sembahyang yang baca pelan macam lohor asar, kita pun baca pelan. Bismillah baca pelan sama. Waktu jahar, waktu sembahyang yang kita baca nyaring, subuh, maghrib, isyak, Jumaat, hari raya kan. Mana-mana yang ni lah dibaca termasuk juga solat hajat. Solat hajat ni kadang-kadang ada pendapat yang kata baca nyaring boleh. Kalau kita solat hajat tu waktu malam, kita baca macam mana kita baca solat malam, solat isyak, maghrib kan. Kalau baca waktu siang, ikut macam bacaan siang. Ataupun ada juga ulama kata antara dengar dengan tak dengar boleh lah, tak apa. Tu sembahyang hajat contohnya, tu sunat saja kan. Pihak wajib ni kita pegang macam tu. Jadi waktu jahar nyaring kita baca nyaring macam biasa. Jangan dia ikut mazhab lain kalau kita bukan di kalangan ahli dia. Baik. Letak baru bismillahirrahmanirrahim ya. Insya-Allah minggu depan. Jangan lupa. Nak tahu rahsia di sebalik surah Al-Fatihah ni, masya-Allah. Ataupun cara bacaan imam-imam juga, kalau boleh kita nak bincang pada minggu depan tentang apa ni. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Kita bincang bila benda tu kan, sebab lah ni ilmu tu dah jadi tersebar luas kan. Dulu boleh lah orang tak tahu apa kan, tak tahu dan baca kalau macam tu orang nak ingat pelik mau bawa ajaran sesat lah apa. Dah dia ada qiraat dan dia ada sumber-sumber yang sahih daripada imam-imam qurra, imam-imam yang alim dalam bidang ilmu qiraat ni. Mungkin insya-Allah kita akan bincang pada minggu depan. Baik, daripada Allah yang kurang kelemahan saya sendiri, mohon maaf tuan-tuan. Saya ada terkasar bahasa, tak lain tak bukan kita adalah untuk kita faham dengan lebih jelas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang yang sesat, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب لها. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada nafsu yang tidak pernah merasa puas, daripada hati yang tidak pernah rasa khusyuk, daripada mata yang tidak pernah mengalirkan air mata kerana takutkanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berlindung denganmu daripada amalan yang tertolak dan daripada doa yang tidak diperkenankan olehmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.